Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okay, so petang ni saya nak share sedikit advance screen yang kita selalu gunakan di CDS account. Pada yang baru nak mengenal CDS account ataupun baru guna UOB punya CDS account, bukan UOB, dia eForce sebab Maybank, CIMB Bank, M+, UOB dia gunakan skrin yang sama. Alright, kepada yang baru, saya akan bagikan link untuk ke Coach Khairil punya penerangan basic cara penggunaan dan tools-tools yang lain lah. Contohnya ada Chat Genie di atas ni. Kemudian boleh buat rujukan di sana lah untuk yang basic punya screen. Okay, yang advance punya saya akan sharekan macam mana cara nak menggunakan sepenuhnya screen tersebut. Okay, sebelum tu kita akan ubahkan interface yang asal ni, yang basic ni. Sebagai seorang trader kita kena advancekan sedikit kita punya screen supaya apa yang kita nampak tu lebih cepat dan tindakan kita lebih cepat lah daripada yang sebelum ni. Alright, so kita tukar template. So cara nak tukar template dekat sini, change view layout ni. Okay, saya suggestkan untuk guna J lah. Okay, bila dah advance nanti baru kita boleh lah guna yang lain-lain lah. Ada H ke EF ni. So selalu kalau kelas advance tu memang basic, bukan basic, awal-awal saya akan terapkan yang J punya screen ni. Okay, bila kita klik pada J, so dia akan bahagikan kepada 3 monitor. Alright, ni adalah listing counter, kemudian detail dia, detail seperti market depth, 1 minute chart punya pergerakan dan juga a few detail di bawah ni lah. Kemudian market trade monitor. Alright, okay, saya nak share macam mana cara menggunakan market trade monitor ni dengan lebih baik lagi lah. Okay, berdasarkan watchlist yang kita dah buat. Okay, alright, so kita buat watchlist dulu. Cara nak buat watchlist ialah kita pergi kepada folder ni. So watchlist ni kalau dalam trading platform ni dia letakkan sebagai favorite lah. So klik pada organize favorite, kemudian tukarkan nama ni lah. Okay, ini dalam ada dalam ni rename. Macam ni saya buat ikut base daripada tarikh lah. Okay, dah siap. So jadi kalau nak masukkan counter, selalunya kita klik kanan lah. Klik kanan pada counter dekat most active ni, add to favorite. Ambil lah counter-counter yang kita dah buat kajian lah selalunya. Okay, cukup lah, a few. Alright, klik pada most active. Kemudian kita klik kepada yang atas ni. Atas sekali ni kita punya folder-folder watchlist kita. Okay, so saya ada pilih tadi 5 counter. Alright, so bila kita dah ada watchlist, mudahlah untuk kita nak terus tengok info dekat sini, yang tengah-tengah ni. Bila kita klik ataupun move cursor atas dan ke bawah secara automatik, detail market depth dan juga detail-detail yang lain akan terus nampak. Alright, jadi pergerakan kita akan jadi lebih cepat lah. Okay. Alright, so macam mana cara nak lebih berkesan untuk cara penggunaan di market trade monitor ni kan? Kita gunakan untuk kita nampak momentum counter kita, momentum kita. Cuma saya pelik dah buat favorite, dia tak keluar love lah kat sini. Okay, sekejap kita tengok balik. Apabila kita dah buat favorite, bila kita dah buat favorite, tu dia dah keluar. Okey, kena keluar daripada screen dulu. Okey, so bila kita dah buat favorite kita akan nampak ada love kat tepi belah kiri ni. Alright, jadi bila kita dah buat kajian, kita letak kita punya watchlist kat sini. So dekat market trade monitor ni kita boleh nampak counter favorite kita tersebut punya
momentum. Okay, alright. So kena berhati-hati di market trade monitor ni. Kita boleh nampak counter yang kita tak kaji pun kita boleh nampak kat sini. Dia punya momentum masuk, nampak kan? Ni Hyaptek jual ni sebab dah petang kan, kita akan nampak ada penjualan banyak berbanding dengan pembelian lah. Alright. So untuk proper kita guna market trade monitor, kita jadikan watchlist dulu siap-siap. Kemudian bila kita nampak counter yang kita buat watchlist tu banyak keluar dekat sini, banyak love ni kan, jadi kita dah tahu dah counter kita dah ada momentum untuk meneruskan kenaikan. Jadi kita dah boleh buat keputusan untuk nak buat pembelian ataupun penjualan. Alright, cara dia, kita dah ada 5 kan, 5 counter dekat sini. Okay, kita tunggu yang mana dulu ada momentum. Okay, tapi kalau ada momentum tak semestinya dia akan bergerak. Cuma kalau kita dah tahu counter ni dah ada potensi untuk membuat pergerakan, kita dah boleh buat pembelian lah bila dah keluar momentumnya di sini. Okay, alright, senang je Okay, contoh macam ni, Tafi, kita nampak Tafi ni keluar daripada atas sampailah ke bawah kan. Macam ni banyak ni, dia banyak lagi. Jadi kita tahulah momentum dah ada. Kita klik je pada nama dekat market trade monitor ni, dia akan tukar di detail ni secara automatik. Okay, secara automatik dia tukar. Teruslah kita nampak okay, counter ni dah ada pergerakan, jadi kita dah boleh buat entry. Sama juga kalau nak tengok yang exit, macam ni lah, nampak di next ni kan, dia merah kat sini. Right. Okay, untuk highlight ni, highlight hijau kan, kita boleh setting sebenarnya. Pergi dekat bahagian spana ni, right, tekan option. Okay, so dekat sini kita boleh highlight last done volume if it's 500 lots above kan. Kalau kita nak capture besar lot masuk, letak 1000 lah pun boleh, tekan OK. So nanti dia akan highlight counter yang 1000 lot punya masuk ataupun keluar. OK, kalau banyak jadi kita boleh nampak banyak lah. Gini je cara yang paling pada saya yang paling selamat, paling bagus untuk kita gunakan market trade monitor. Sebab banyak yang belajar, yang datang jumpa TCT balik, diorang tengok counter dekat market trade monitor ni, lepas tu ada je momentum, boleh belilah terus kan. Itu bahaya macam tu kan, bahaya tanpa buat kajian. Lebih-lebih lagi counter super penny. Counter super penny boleh nampak kat sini banyak je pembelian masuk kan. Jadi lagi bahayalah dekat situ. Okay, ini cara yang paling selamat untuk kita gunakan market trade monitor. Okay. Alright, untuk kita nak tengok, kita beralih pula ke counter yang kita nak nampak ada gap open, gap up ataupun gap down pada waktu pre-session, pada market buka. Jadi selalunya bila pagi-pagi kan, kita nak tengok counter kita gap ke kan, selalu orang nampak counter tu gap waktu awal pagi kat mana kan, waktu pre-session. So kita tengok dekat theoretical most active. Okay, kalau dekat sini detail ni kita boleh tengok kat T-price ni lah. Okay, macam ni dia open tadi pada pukul 2.30 tadi kat 7.85. Ni waktu pre-session. Previous close ni adalah yang tutup semalam lah. Maknanya semalam D-Nex tutup dekat price 780. Okay, so hari ni dia buka dekat 785. Jadi kita nampak akan ada gap lah dekat situ. Tapi ni dah pukul 2 lah. So kalau nak tengok senarai detail, kita boleh klik balik dekat watchlist kita ni, kemudian pergi ke more ranking, ambil theoretical most active. Alright, dekat theoretical most active ni kita akan nampak lah senarai counter yang aktif pada waktu pre-session. Waktu pre-session ni ialah pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 9, pukul 2 petang hinggalah pukul 2.30 petang, dan pukul 4.45 hingga ke 4.50. Waktu pre-session kita akan nampak dekat sini aktif lah. Ni sepatutnya dia kosong ni. Mungkin ni sebab saya gunakan IE tab dekat Edge, jadi mungkin ada a few yang dia tak dapat follow lah. Tapi still okay, jangan risau.
Alright, so kalau kita nak tengok pagi-pagi counter yang ada gap, sama ada dia buy up ataupun sell down, boleh tengok dekat theoretical most active di sini Okay, so satu lagi screen yang saya nak tunjuk adalah screen untuk sektorial. Okay, screen untuk sektorial. Tapi sebelum tu, mana tadi kita punya watchlist? Okay, watchlist kita ni sebenarnya kita boleh tambah. Kita boleh tambah. Dekat atas ni, just klik kanan pada menu. Alright, insert new column. Okay, insert new column. Ambil basic info, letakkan kita punya sector. Alright, nampak tu? Sudah ada sector lah. Jadi, kita boleh nampak lah counter pilihan kita di dalam sektor yang mana. Directly lah kan. Ada consumer kan, Tafi ada consumer, Scanwolf ada industrial product, WSL Corp, Dnex ada teknologi, Guh ada industrial product kan. Jadi kita boleh nampak lah directly. So dekat tempat lain pun kita boleh buat. Macam contoh kita pergi kat most active ni, just klik kanan, insert new column, then ambil basic info dan sector. Okay, kita boleh nampak lah Alright, so kita boleh klik dekat atas ni untuk sort. Macam contoh ni saya sort by change. By change ni maknanya dia dah ada pergerakan yang banyak untuk menaik. Banyak ke sikit ke, jadi dia ada perubahan. So yang paling banyak perubahan dia di atas sekali lah. Yang paling famous ialah kebanyakannya dia orang suka sort by volume. Just klik je column ni. Jadi volume yang paling banyak dia akan letak kat atas lah. Ni mungkin nampak lah. Cuma bila by volume ni kita nampak lah counter-counter super penny macam ni kan. EduSpec lah kan, Matang kan. Jadi kadang-kadang super penny ni dia ada volume je, tapi belum lagi ada pergerakan. Ataupun pergerakan dia hanyalah 1-2 pergerakan saja kan, sebab dia berat. Jadi macam saya suka sort by change. Jadi kita nampak counter yang banyak pergerakan dulu kan kat atas ni. So mungkin kita boleh buat keputusan untuk buat kajian. Bukan buat keputusan, kita buat kajian dulu sama ada kita boleh tumpang ke tidak kan, MGRC ni contohnya kan. Okey tak chart dia, cantik tak? Tapi hari ni saya tak sentuh chart lah, saya just cerita untuk yang screen saja. Alright, untuk kita nak tengok sektor punya movement, okay, kita pergi kepada indices, kemudian ambil listing. Okay, bila kita ambil listing, sepatutnya dia keluar sini Okay, dia ambil listing, dia akan keluarkan listing sektor macam ni lah. Alright, tapi kita tak monitor listing ni sebab yelah kita suka tengok chart. Itu maksud saya. Okay, jadi kita klik yang tengah-tengah ni lah. Alright, so dia akan tunjukkan mini chart. Okay, kepada yang baru untuk ke bahagian mini chart ni, selalu ni bukannya macam ni lah selalunya macam ni, FTSE for good, Syariah Top 100 kan. Okay, so just tukar je tukar kepada sektorial yang kita nak monitor lah. Sektorial yang kita nak monitor. So klik kanan pada mini chart ni, kemudian pilih lah. Macam saya suka teknologi, saya suka construction kat atas ni. Kat sini ambil alamak, presentation pun tak apalah. Okay, so ni nanti bila kita log out, login balik, dia akan permanent. Dia akan permanent, dia dah tukar. Jadi tak perlu kita nak tukar every time kita datang balik ke sini lah. Alright, so apa guna sektorial punya chart? Sedangkan dia adalah pergerakan 1 minit. Maknanya counter yang banyak-banyak dalam sektor tersebut dia bergerak. So inilah chart dia. Ada yang tanya pula soalan, Coach, yang menggerakkan chart sektorial adalah counter. Jadi counter tersebut dah naik, barulah sektorial chart naik. Kenapa kita nak check pula sektorial punya chart sedangkan counter tu dah naik? Kita dah tertinggal lah kan. Itu dia punya soalan. So pada saya ataupun melalui pengalaman saya, kita ada counter leading dan kita ada counter laggard kan. Ada yang counter bergerak dulu dan counter yang bergerak kemudian. Jadi
kalau perasan, ada counter yang hari ni bergerak mengikut sektor, dan ada counter yang besoknya baru dia gerak kan. Dia lambat sikit. Jadi kita boleh lah buat kajian sama ada counter tersebut kita boleh tumpang kan. Sekali lagi saya ulang, kita boleh tumpang ke tidak counter tu, adakah dia dah melepasi RBS, resistant, dan menjadi support. So RBS lah, RBS become support, resistant become support. Jadi kenaikan dia tu valid ke, ataupun dia baru je rebound, baru je rebound dan membuat kenaikan. Jadi kita dah boleh tumpang untuk naik kan, kita dah boleh buat entry. Ataupun counter tersebut dah banyak naik, kita dah memang dah ada kat dalam sebelum ni, dah banyak naik, kemudian kita nak jual. Jadi base daripada sectorial punya movement di sini, so kita faham lah counter tersebut bergerak, dia punya sektor dia aktif. Okay. Yang ni pun kita boleh klik ni, klik pada teknologi, dia akan tunjuklah detail counter yang pada hari tersebut yang naik banyak dan counter yang turun. Ada counter yang belum bergerak lagi. Jadi ini salah satu cara lah kita nak dapatkan counter untuk nak buat kajian. Macam contoh DNO ke MIG ni, DNEX kan. Boleh tak kita nak buat entry kan? Alright. Okay. Soalan yang kedua, waktu bila kita nak buat check sektorial punya pergerakan? Okay. Pada saya, ikut pengalaman saya, waktu bila-bila saja. Okay, untuk to be specific, pada bila yang tuan-tuan nak trade, nak buat entry. Okay, contohnya baru nak tengok pasar, baru nak tengok market pada waktu petang kan. Jadi kita buka sektor punya pada waktu petang lah kan. Buka sektor dulu. Kita jangan kejar-kejar nak trade Kita tengok dalam group ramai yang aktif lah, apa semua, counter ni counter tu, kita duk kejar yang tu kan. Kita kena tahu dulu, tengok dulu sektor punya pergerakan. Kalau tak, buka chart, tengok sektor punya chart pergerakan okey ke tidak, kemudian matchkan dengan kita punya chart pada hari tersebut. Okay. Kalau secara overall nak senang, kita trade sektor yang hijau je lah kan. Industrial product, healthcare ataupun energy kan. Ni nampak yang hijau kan. Construction dah turun dah daripada harga semalam kan. Mungkin dia berehat, semalam dah ada kenaikan tinggi dan hari ni berehat, mungkin kan. Tapi kita kena tengok chart balik lah. Tapi hari ni saya tak sentuh chart, saya just nak tunjuk interface dia dulu. Okay. Jadi kalau kita masuk petang kan, masuk petang kita tengok okay, KLCI buat reverse pada petang pukul 3, dia dah start buat reversal. Jadi boleh tengok yang industrial product je lah kan. Industrial product je yang nampak positif kenaikan dia. Lepas pukul 3 dia naik, kemudian dia maintain kat situ kan. Healthcare dia masih lagi bermain di price ataupun point yang tutup semalam kan. Jadi mungkin dia tak berapa nak menarik. Jadi industrial product lah. Jadi lagipun dekat dalam group kita matchkan lah balik kan. Dalam group mungkin dah okay, banyak cerita pasal counter-counter industrial ni. So kita boleh tengok pada counter di dalam industrial product. Okay, tengoklah balik ni counter ni, boleh tumpang balik tak ke tidak kan. Chinhin, Evergreen, Dominant, Scanwolf ni kan. Ini pun ada kat dalam kita punya watchlist tadi, yang secara tak sengaja. Check pula counter-counter yang turun ni kan. Alright. Tapi kalau sebelum ni dah buat kajian, lagi senang lah. Itu yang penting, kita buat kajian, kita tahu movement chart tersebut kan. Kita dah faham dah perangai dia, lagi senang kita nak buat kajian, lagi senang kita nak buat keputusan. Semoga market makin positif lah, insyaAllah. Alright, kita mengharapkan yang lebih baik lah. Tapi dalam keadaan market yang tak apa cantik ni, masih ada banyak counter yang boleh beri profit. Cuma cara kita buat kajian dan pemilihan kita kena lebih advance lagi. Latihan jangan berhenti walaupun kita sangkut. Alright. Okay, itu saja. Assalamualaikum.